Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Nazaruddin bin Zahari, 19BB01002. Terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah saya, Puan Farah binti Muhammad Shah Wahid, dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. InsyaAllah, pada hari ini saya akan membentangkan dan berkongsi mengenai topik perbincangan, iaitu Intellectual Property Right of Copyright, Intellectual Property Right of Patent, and also Intellectual Property Right of Trademark. Baiklah tuan-tuan dan puan, tahukah anda apakah itu Intellectual Property Right, hak harta intelek? Sebelum itu, mari kita kenali apakah definisinya. IPR is refer to the right and the protection of the production, iaitu production apa? Idea, creativity dan juga intangible asset of the business organisation. Ini menunjukkan bahawa IPR menerapkan suatu safety and quality of those who have worked hard dalam memasarkan sesebuah produk atau services kepada publik. Intellectual property right mempunyai 6 elemen dan jenis perundangan, iaitu copyright law, patent law, trademark, trade secret, industrial design database, and also geographical indication. Tuan-tuan puan-puan, ayo kita jenguk pula kepada importance of IPR. Ada 3 kepentingan yang perlu kita dalami di sini, iaitu IPR dapat encourage creators to work creatively. Ia bersifat seseorang creators itu think analytically dalam memasarkan dan mengeluarkan sesebuah produk. Kedua, respect the good name of business. Ia membuktikan bahawa every individual or person must be emphasized to respect the identity atau image sesebuah produk atau services. Malah, IPR juga can avoid the element of confusion or fraud. Bermaksud, IPR ini adalah elemen yang sangat penting dalam mana memperkenalkan sesebuah produk yang berkualiti dan asli kepada khalayak ramai. Baiklah tuan-tuan puan-puan, jadi kita sudah jelas dengan makna dan kepentingan yang sangat memberi impak kepada sesuatu pemasaran produk. Jadi kita akan berkenalan dengan 3 hak harta intelek, iaitu Intellectual Property Right of Copyright, Intellectual Property Right of Patent, and also Intellectual Property Right of Trademark. Seterusnya tuan-tuan puan-puan, let's go and move to the first topic, which is Intellectual Property Right of Copyright. Definisi IPR of hak cipta bermaksud a legal term that focus on providing protection to the expression of intellectual work of the real owner. It also contain various content of work such as writing book, film, advertisement, and also other business. So, the provision of law. Legal provision for copyrighted intellectual property are regulated under Copyright Act 1987. But at present, Malaysia has provided the property right law under the Copyright Act Amendment, Copyright Amendment Act 2012. Jadi, tuan-tuan dan puan, hak
cipta ini, hak harta intelek bagi hak cipta ini mempunyai 3 kategori yang dapat saya ketengahkan di sini, iaitu yang pertama literature, literary, musical and also or artistic work. Kedua, film, sound recording and performer. Dan yang ketiga, dramatic work. Refer to the section 17 subsection 1 Copyright Act. Kategori ini intend to contribute their talent yang mana ia wujud dalam masa tempoh 50 tahun selepas kematian pencipta atau pengkarya itu sendiri. Seterusnya, film, sound recording and performer. Refer to the section 20 Copyright Act. Kategori ini wujud dan melindungi selama tempoh 50 tahun from date of publication of the work. Manakala dramatik pula mengandungi pelbagai aktiviti yang dapat dijadikan sebagai hak milik, iaitu opera, drama, koreografi show and also dan banyak lagi. Seterusnya, example of cases: Siti Khadijah Sendirian Berhad versus Aryani Textile and Manufacturing Sendirian Berhad. Siti Khadijah adalah plaintiff dan manakala Aryani Textile Manufacturing merupakan defendant. Tuan-tuan puan-puan, plaintiff ini menyatakan bahawa hak cipta sesebuah karya telekung ini dicipta oleh mereka, akan tetapi Aryani Textile membuat perayuan di mahkamah, iaitu di High Court, menyatakan bahawa mereka mempunyai hak dalam sesebuah penciptaan telekung itu. Namun begitu, court telah memutuskan bahawa desain yang telah direka oleh plaintiff ini adalah handicraft artwork. Jadi ia jelas menunjukkan bahawa Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Federal juga mengatakan bahawa Siti Khadijah ini mempunyai hak dalam reka bentuk telekung Siti Khadijah ini. Baiklah tuan-tuan puan-puan, ayo kita kenali dan jenguk Intellectual Property Right of Patent. Baiklah tuan-tuan puan-puan, definisi IPR of patent: intellectual property right that are used an essential element in protecting the creation of a product or work from any element of fraud, and also taking without the permission of the owner. Patent merujuk kepada sesuatu hak harta intelek yang dilindungi daripada berlaku sebarang penipuan ataupun sebarang tindakan mengambil, mengguna pakai tanpa kebenaran pencipta itu sendiri. Provision of law: the legal provision for patent protection are governed by the Patent Act 1983 and the Patent Regulation 1986. Seterusnya, kita akan mengenal pasti bahawa patent ini mempunyai 3 elemen, 3 jenis, iaitu utility patent, design patent dan juga plant patent. Utility patent ialah protection to investor of new processes. It also is the element that length technical document. Furthermore, design patent pula bermaksud elemen sangat penting untuk menunjukkan dan membuktikan creation of the product bermutu tinggi,
berkualiti tinggi dan asli. Manakala plant patent bermaksud creator or person has the right every effort in develop new type of plant. Pengkarya atau pencipta lain atau individu lain tidak boleh memiliki dan mengguna pakai sesuatu pembangunan tumbuhan baharu yang dicipta oleh mereka asal tersebut. Baiklah, kita pergi kepada example of cases. Muhammad Mubdi Absi versus Hiyat Collection Sdn Bhd. Muhammad Mubdi Absi, Hala Absi, Mona Absi dan Nadra Absi dikenali dan dirujuk sebagai plaintiff. Manakala Hiyat Collection Sdn Bhd ini adalah defendant. Defendant pertama ialah Hiyat Collection Sdn Bhd. Manakala second defendant ialah director dan shareholder syarikat itu. Jadi seterusnya, third defendant ialah customer plaintiff, iaitu Bokita yang customer plaintiff dalam sesebuah produk, iaitu Bokita Asia. Jadi plaintiff ini menunjukkan bahawa plaintiff membeli hijab secara perangkap, di mana plaintiff ingin menyiasat bahawa Hiyat ini sebenarnya Hiyat Collection iaitu defendant ini telah menjual serendah 30%, serendah 30% hingga 40% daripada harga asal hijab itu sendiri. Jadi mahkamah memutuskan bahawa defendant ini telah menipu dan tidak berintegriti dalam menjalankan sesebuah perniagaan. Jadi ini menunjukkan bahawa plaintiff berhak memiliki produk ini berbanding defendant, kerana defendant didapati tiada pemilikan yang sah dalam hijab ini. Selain itu, tuan-tuan puan-puan, hak harta intelek juga menguatkuasakan undang-undang dalam trademark, iaitu cap dagangan. Jadi apakah itu IPR of trademark? IPR of trademark ialah a product name, mark, simbol, slogan or number yang mana ia memberikan nilai that give value to the difference between commercialized product and services. Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, trademark ini mempunyai 5 elemen yang menjadi kunci kepada prestasi dan reputasi sesebuah produk itu, iaitu luxury mark, trademark, arbitrary trademark, subjective trademark, descriptive trademark, and also generic trademark. Dalam pada itu, provision of law, the provision of trademark right is enforced under the Trademark Act 1976 and the Trademark Regulation 1997. And the Act present, Malaysia has introduced the property right under law under the Trademark Act 2019. Selain itu, tuan-tuan dan puan, ada 4 types of trademark, iaitu ada 4 kriteria dalam mengendalikan hak cipta dagangan, hak cap dagangan ini, iaitu kriteria yang pertama, avoid trademark that cannot be registered. Kedua, the product is valuable at the trademark. Ketiga, choose interesting word. Dan yang keempat, avoid common name. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa
dengan pemilihan nama yang mudah, dengan pemilihan nama yang menarik, interesting, ia dapat memudahkan protection dalam perundangan. Manakala bila kita menggunakan general name, ia akan lebih berisiko dalam penguatkuasaan undang-undang. Okey, kita pergi kepada example of cases. Mesuma Sport Sendian Berhad dan versus Majlis Sukan Negara. Mesuma Sport Sendian Berhad ialah plaintiff, manakala Majlis Sukan Negara ialah defendant. Jadi secara ringkasnya, Mesuma Sport Sendian Berhad ini pada asalnya ialah pemilik kepada cap dagangan yang mempunyai belang harimau. Reka bentuk belang harimau. Tetapi pada satu masa Majlis Sukan Negara, iaitu pihak kerajaan, telah menganjurkan competition new jersey dalam sesebuah pemakaian atlet negara. Jadi pihak kerajaan bekerjasama dengan sesebuah organisasi dan juga company 59 Icon Sendian Berhad, yang mana mereka bekerjasama untuk mendapatkan satu cap dagangan yang menarik, reka bentuk belang harimau yang menarik. Jadi ia telah menimbulkan perselisihan yang manakah merupakan pemilik trademark ini. Jadi apabila kes ini dibawa ke mahkamah, Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa trademark ini adalah sah dimiliki oleh Majlis Sukan Negara. Kerana apa? Ia berdasarkan Seksyen 45(1) of the Act, trademark register has been uploaded with the deletion of number trademark 09011365, iaitu pakaian produk dan juga pakaian sukan, dan juga nombor trademark 09011366, iaitu kelengkapan aksesori sukan. Jadi kat sini sah bahawa Federal Court juga menyatakan bahawa trademark design belang harimau sah dimiliki oleh Majlis Sukan Negara. So we go to the next slide, which is some new current issue relating IPR in Malaysia. Kes yang saya akan ketengahkan di sini ialah Hafiz Hamidun versus Kamda. Jadi tuan-tuan puan-puan, seperti yang kita ketahui, Hafiz Hamidun ialah seorang artis yang sangat terkenal di Malaysia, dan ia menyebabkan pihak Kamda ini ingin menggunapakai jenama nama Hafiz Hamidun sebagai jenama pakaian baju Melayu. So, the Federal Court has issued a decision on a trademark case involving artist Hafiz Hamidun with Kamda. The famous clothes store has sold a collection of baju Melayu called Hafiz Hamidun. After Hafiz Hamidun's lawyer sent a letter demand to Kamda, jadi pihak Kamda ini menukar balik jenama Hafiz Hamidun kepada Hafiz Hamidun. Jadi after completion of the discussion of High Court and the Court of Appeal, the Federal Court ruled that the name of Hafiz Hamidun was a good name. Ia adalah goodwill. Dan ia menunjukkan bahawa dengan ada nama Hafiz Hamidun ini, ia menarik perhatian pelbagai masyarakat untuk memiliki baju Melayu ini. Atau secara mudah, ia teknik sesuatu perniagaan itu berkembang luas. Oleh itu, tuan-tuan puan-puan, kita telah sampai kepada penutup
dalam topik ini. Conclusion of this presentation ialah ada 3 keyword yang perlu kita tekankan di sini, iaitu yang pertama, dengan ada IPR ini, ia dapat strengthening, ia dapat memperkukuh dan maintain sesebuah prestasi perniagaan itu ke tahap yang jangka masa lebih panjang dan juga lebih berdaya maju dengan adanya IPR ini. Ia merujuk kepada main role, play a role in maintaining the brand of the product. Selain itu, dengan adanya IPR ini, seseorang pengkarya atau organisasi itu dapat menjalankan commercial activities dalam keadaan yang integriti, adil dan juga profesional. Selain itu, dengan adanya IPR ini juga, it can develop Malaysia untuk menjadi salah sebuah negara yang berdaya maju dan juga mampu melahirkan pengkarya-pengkarya yang berbakat dalam pelbagai industri seperti industri seni, industri perniagaan, industri literature dan juga perfilman. Oleh itu, tuan-tuan dan puan, kita perlu menyahut perundangan negara ini dengan penuh dedikasi dan amanah agar intellectual property right di semua skop pekerjaan dapat diwujudkan dengan jayanya. That's all from me. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.